لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأحمده وأستعينه وأستهديه وأشكره وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا أحمد من بعثه الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وهاجا وقمرا منيرا فهدى الله به الأمة وكشف به أنهى الغمة وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فجزاه الله عنا خير ما جزى نبينا من أنبيائه وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله الصادق الوعد الأمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Marilah kita tegakkan ketakwaan dalam jiwa setiap kita. Hanya dengan takwa kita dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan keberuntungan di hari akhirat. Allah mengingatkan dalam banyak tempat dalam Al-Quran mengenai pentingnya takwa, sebagaimana firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya. Janganlah kamu mati kecuali sebagai seorang muslim. Meninggalkan tegahan Allah dan melaksanakan perintahnya untuk memenuhi makna takwa itu terlebih besar tuntutannya pada bulan-bulan yang sedang kita berada ini. Ini kerana bulan Zulqa'dah dan bulan Zulhijjah adalah antara 4 bulan haram yang telah datang larangan khusus daripada Allah Subhanahu wa taala daripada berbuat zalim di dalamnya. Atau dengan kata lain, Allah melarang kita daripada melakukan dosa pada bulan-bulan yang diharamkan, yaitulah bulan yang 4 di dalam senarai bulan Islam: bulan Muharram, bulan Rejab, bulan Zulqa'dah dan bulan Zulhijjah. Allah berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 36, Inna iddatash syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum zalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah itu ada 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi.
Di antaranya ada 4 bulan yang haram. Itulah ketetapan agama Allah yang lurus. Maka janganlah kamu menginayai diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Oleh itu, dosa yang dibuat pada bulan haram lebih besar berbanding dosa yang sama yang dilakukan pada bulan-bulan yang lain selain 4 bulan haram itu. Disebabkan itu, marilah kita dengan penuh sedar dan takut kepada Allah menahan diri daripada angkara dosa pada bulan ini, melebihi kekangan kita atas dosa-dosa pada bulan yang lain. Dengan kata lain, nampakkan ketakwaan pada bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah, Muharram dan Rejab. Hadirin sedang Jumaat yang dirahmati Allah, di antara keistimewaan besar bulan ini adalah ibadah haji yang dilakukan padanya. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima yang menjadi kewajipan setiap Muslim, baik lelaki maupun wanita, apabila sudah sampai kemampuannya. Ia menjadi amalan fardu yang hendaklah dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali seumur hidup. Umat Islam yang telah mencapai kemampuan perlulah ke Makkahul Mukarramah dengan melaksanakan nusuk yang telah diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nusuk yang telah diwarisi sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Siapa yang berhasil melaksanakan haji mengikut cara yang telah dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di samping menjauhi larangan-larangan semasa haji, maka baginya lah haji yang mabrur. Haji mabrur mensucikan diri daripada segala dosa lampau, sehingga kan menjadikan orang yang melaksanakannya mendapat jaminan syurga. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, al-umratu ilal umrati kaffaratun ma bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Satu umrah yang dilakukan adalah menyucikan dosa hinggalah kepada umrah yang berikutnya. Sementara haji yang mabrur itu balasannya adalah syurga. Sedemikian besarnya kelebihan haji maupun umrah, maka bukanlah setiap orang yang pergi haji atau berulang alik ke Mekah melaksanakan umrah itu mendapat apa yang dijanjikan. Hanya mereka yang ikhlas dalam berbuat amal dan pula melakukannya di atas garis petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja yang akan beroleh apa yang dijanjikan itu. Kerana itu Allah menegaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 197, "Faman farada fihinnal hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah." Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidaklah boleh dia melakukan rafas, yaitu kata-kata lucah dan keji, berbuat fasik, serta berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, nescaya Allah Maha mengetahuinya. Sidang Jumaat sekalian, bulan Zulhijjah juga sangat istimewa kerana di dalamnya ada 10 hari awal bulan. 10 hari ini sangat besar keistimewaannya. Kerana itu Allah bersumpah di dalam Al-Quran dengan 10 hari ini, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Fajr ayat 1 hingga 4, "Wal fajr walayalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili iza yasr."
demi waktu fajar, dan demi malam yang 10, dan yang genap dan yang ganjil, dan malam bila ia berlalu. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya memetik pandangan Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Mujahid dan lain-lain ulama salaf bahawa malam yang 10 yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah 10 hari awal Zulhijjah, daripada 1 Zulhijjah hinggalah 10 Zulhijjah. Telah sabit dalam hadis Sahih Bukhari daripada Ibnu Abbas, Nabi bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allahi min hazihil ayyamil 'ashr." Qalu ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah. Qal, walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi summa lam yarji' min zalika bi syai'. Tidak ada satu hari yang mana amal soleh di dalamnya lebih disukai Allah melebihi hari-hari 10 awal Zulhijjah. Sahabat Nabi bertanya, sekalipun amal jihad fisabilillah ya Rasulullah? Baginda Rasulullah menjawab, sekalipun jihad fisabilillah tidak dapat mengatasi amal soleh dalam 10 hari yang terawal itu, kecuali jika seorang lelaki itu pergi berjihad dan dia mengorbankan harta dan nyawanya sehingga ia tidak pulang daripada medan jihadnya. Maka mengaplikasikan maksud hadis ini dalam kehidupan kita, 10 hari awal Zulhijjah itu hendaklah kita tingkatkan amal soleh. Amal soleh seperti zikir, sedekah dan kerja-kerja amal. Boleh juga dimasukkan puasa. Namun puasa yang besar kelebihannya, sebagaimana yang telah warat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah puasa pada hari Arafah. Itulah hari yang ke-9 Zulhijjah. Dalam Musnad Imam Ahmad, Sunan Tirmizi dan Ibnu Majah disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditanya tentang kelebihan puasa pada hari Arafah. Baginda menjawab, yukaffirullahu bihis sanatal lati qablaha wallati ba'daha. Allah mengkifaratkan dosanya, yakni mengampunkan dosanya, untuk setahun sebelumnya dan setahun selepasnya. Lalu ditanya pula tentang kelebihan puasa hari Ashura, hari 10 Muharram. Baginda menjawab, yukaffirullahu bihis sanatal lati qablaha. Allah mengkifaratkan dengannya dosa-dosa yang dilakukan setahun sebelumnya. Sidang Jumaat sekalian, pada hari 10 Zulhijjah, yaitu hari raya Aidil Adha, serta 3 hari sesudahnya, yaitu hari-hari tasyrik, umat Islam digalakkan melaksanakan ibadah korban. Pada hari-hari tersebut, binatang-binatang jenis ternakan seperti kambing, lembu dan unta dikorbankan, dan sebahagian tertentu daripada dagingnya disedekahkan kepada fakir miskin. Amalan ini adalah sunnah dan teladan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam yang diangkat dan disyariatkan dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai pengikut setia yang sentiasa ittiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pun turut melakukannya. Yang dapat peluang melaksanakan korban, lakukanlah dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Jauhi sifat riya dan takbur. Allah bukanlah melihat berapa besar binatang korban itu, berapa mahal harganya, dan berapa banyak daging korban yang diberikan kepada fakir miskin. Tapi Allah melihat kepada keikhlasan para pelakunya. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 37,
lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging unta korban dan darahnya itu sekali tidak dapat mencapai keredaan Allah, tetapi ketakwaan daripada kamulah yang akan mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkan binatang-binatang ternakan itu untuk kamu, supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Oleh kerana ibadah korban adalah ibadah yang sunat, maka janganlah sampai melaksanakan yang sunat itu kita terjerumus kepada yang haram. Seperti misalnya hukum mencium Hajar al-Aswad, ia adalah sunat. Ulama-ulama di Masjidil Haram sahaban musim haji selalu memperingatkan kepada para jemaah haji agar janganlah kerana mengejar yang sunat, yaitu mencium Hajar al-Aswad, maka kita sampai melakukan yang haram, yaitu menyinggung dan menolak orang lain, kerana perbuatan itu menyakiti orang. Bahkan ada yang sampai merasuah untuk tujuan sampai ke penjuru Kaabah demi mencium Hajar al-Aswad. Maka demikianlah halnya dengan korban. Kerajaan melalui MKN telah menetapkan SOP ibadah korban. Ia demi mengelakkan daripada potensi menularkan virus berbahaya masa kini, iaitu COVID-19. Jika kelak berlaku pelanggaran SOP lalu menjadi sebab merebaknya virus tersebut, ia menyusahkan orang lain, bahkan ia menimpakan fitnah kepada agama Islam dan syiar-syiarnya. Jika itu berlaku, kita boleh dikatakan telah berbuat yang haram demi mengejar yang sunat. Moga Allah memelihara kita semua dari menjadi ancak-ancak yang menghidupkan wabak, lalu menconteng arang di muka agama kita yang kita sayangi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itulah yang timbul daripada ketakwaan hatinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim fastaghfiruh faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Sidang Jumat sekalian, bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya takwa itu kebaikan kamu di dunia dan juga kesejahteraan kamu di hari akhirat. Fattaqullaha mastata'tum. Perbanyakkanlah amal sementara umur masih ada. Janganlah dilalaikan oleh dunia sehingga anda melupakan akhirat. Siapa yang mengejar dunia, ingatlah, dunia itu akan semakin jauh melarikan dirinya daripadanya. Akan tetapi sesiapa yang memburu akhirat, ketahuilah dia akan dapati akhirat itu sangat dekat dengannya. Telah ramailah orang yang telah meninggalkan dunia fana ini
sedangkan dia pergi dalam keadaan fakir miskin. Segala kemegahan dunia ditinggalkan untuk menghuni alam kubur yang menjadi rumah sempit dan gelap gulita, bertemankan para cacing, ular dan kala. Disitulah akan ditemui segala macam kesengsaraan yang tidak terduga. Marilah kita muhasabah diri, mampukah kita menjawab soal mungkar dan nakir yang bertanya bengis dengan suara gegar gempita. Aduhai jiwa yang leka, takutilah olehmu kesukaran hari mahsyar dengan segala persoalan yang telah engkau cipta semasa di dunia. Ayolah kita bimbangi nasib kita dan kesudahan kita sendiri. Kerana jika nerakalah tempat kesudahan kita, itulah seburuk-buruk kesudahan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad sahibil wajhil anwar wal jabinil azhar. Waradallahum anil arba'atil khulafa'il a'immatil hunafa' الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون وإنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واهم هوزة الدين وانصر عبادك الموحدين. Ya Allah, jadikan kami hidup aman tentram dalam negara kami. Perbaikilah para pemimpin kami yang mengendalikan urusan tadbir kehidupan bernegara kami. Berilah kepada mereka petunjuk dan jauhilah mereka daripada menuruti jalan yang melampau dan membuat kerosakan. Wahai Tuhan yang memiliki kemuliaan di atas segala kemuliaan, muliakan kami dengan menjadikan pemimpin kami dari kalangan hamba-Mu yang bertakwa serta takut kepadamu. Ya Allah, limpahkanlah inayah dan taufik-Mu ke atas Sultan yang memerintah negeri kami, negeri Kedah Darul Aman, Sultan Salahuddin Ibnu Almarhum Sultan Badli Shah, juga kepada permaisuri baginda serta kaum kerabat diraja yang menjadi tonggak kesultanan negeri Kedah Darul Aman. Jadikanlah mereka semua itu mendorong dan menyokong baginda sultan dalam menegakkan syiar pemerintahan Islam dalam negeri ke jalan yang engkau redai. Allahumma inna nas'aluka salahan fina jami'a wa sahlana jami'a rijalan wa nisa'a sigaran wa kibara ulama'an wa wulata ya akramal akramin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim al jalil yazkurkum washkuruhu 'alan ni'am yazidkum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salah.